Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini. Kita dapat berkumpul bersama. Mungkin sebahagian dah kenal kot. Tak. Mungkin kenal ni seorang ni kenal anak Ustaz Syahidah ni. Yang lain-lain rasa tak saya tengok pun. Apapun kita beruntung, saya beruntung lah hari ni dapat bersama dengan kamu semua. Anak-anak pelajar Ustaz Said Bakri, sahabat saya. Pada ustaz-ustaz yang belakang pun sama dapat orang panggil apa, silaturahim lah petang ni. Nama saya Muhammad Rusdi bin Saad. Sebelum kita pergi lebih panjang, nama saya Muhammad Rusdi bin Saad. Sekarang mengajar di Sekolah Menengah Agama Darut Taqwa. Abang kepada kamu Fatih abang adik. Abang kepada dia. Nama apa kamu? Nama apa? Syami. Abang dia sekolah saya. Dan sekarang ni duduk dekat rumah dia lah, tak jauh mana, di Tanjung Rambutan tu. Di petang ni kita santai-santai sembang lah, sembang-sembang je kot. Cuma saya nak mulakan dengan satu ayat Quran. Sekali kita sembang. Dalam Quran surah Al-Kahfi, ayat berapa tak ingat. Kamu hafal Quran mengingat kot. Surah Al-Kahfi Allah sebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil qadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tattabi' tidak ya kalau salah beritahu lah wa la tattabi' wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah sebut dalam ayat tu wasbir nafsaka, hendaklah kamu sabar bersama dengan nafsaka, hendaklah kamu sabar akan diri kamu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru pada jalan Tuhan kamu. Mana orang yang ajak kamu pada agama Allah, dengan guru-guru kamu lah, lebih khususnya dengan tok-tok guru, ustaz-ustaz kita yang mengajak kita. Wasbir nafsaka, hendaklah kamu sabar ma'al ladzina yad'una rabbahum, kepada bersama dengan orang-orang yang menyeru pada jalan Tuhan mereka. Bil qadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, pada waktu pagi petang. Bil qadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, kerana nak kepada wajhah, nak kepada redha Allah. Atau kamu ni untung ni kira duduk dalam usaha untuk nak mencapai redha Allah Ta'ala. Tapi panjang lagi masa sebenarnya. Tu Imam Syafi'i pesan kat kita, mengaji ni bukan boleh kalut-kalut. Hari ni belajar, minggu depan kata nak jadi alim dah, tak boleh. Dia kena panjang masa, tulus zaman. Jadi Allah sebut, Allah kata hendak kamu sabar. Pasal apa? Kunci kepada ilmu itu adalah sabar. Mesti kena sabar. Kadang-kadang kena marah, itu benda biasa. Kadang-kadang ditegur kerana perbuatan-perbuatan kita. Semua tu adalah proses untuk kita nak berubah. Orang yang belajar ni adalah orang yang mengislahkan diri, sanggup ditarbiyah dan sanggup dinasihat, dibentuk. Ini proses, perlu kepada masa yang panjang untuk kita nak bentuk diri kita. Kadang kat rumah dia lain. Kat rumah kita ada mak ayah kita, kat rumah kita ada adik-beradik kita. Lepas tu dicampur dengan benda-benda lain lagi. Zaman gadget sekarang ni lagi lah. Jadi kamu kat sini, guru tegur. Tujuan apa? Nak bentuk diri kamu lah.
Tu nak bentuk diri kamu, kadang-kadang garang, kadang-kadang rotan, kadang-kadang tepit. Itu semua proses untuk nak membentuk kamu, nak jadi seorang manusia, nak jadi seorang hamba Allah. Bagi kita matlamat, kita hidup kat atas dunia ni bagi ada matlamat. Matlamat apa tadi kita sebut? Turidu nawajah, kerana nak kepada redha Allah. Payah nak jadi orang yang Allah Ta'ala redha ni, payah. Banyak sangat jalan-jalan ataupun perkara-perkara yang kita nak kena hadapi, nak kena lalui. Lepas tu kata nak capai redha Allah Ta'ala ni satu perkara yang payah. Lepas tu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebut berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ni kita boleh ambil, kamu nak catat boleh catat lah. Ada beberapa perkara yang disebut oleh Imam Ghazali berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni apa dia? Kata Imam Ghazali, wal ilmun nafi'. Wal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat itu ialah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang menambahkan takut kamu kepada Allah. Ni sebab tu disuruh kamu hafal Quran di samping belajar juga perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan ni. Ustaz Syed kita peniaga, kamu belajar daripada perniagaan yang dia buat. Ustaz Syed banyak benda yang dia boleh dia sampai kepada kamu dan kamu boleh belajar daripada dia. Ini ilmu tu ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ma yazidu, pertama sekali kata Imam Ghazali, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, perkara yang menambahkan takut kamu pada Allah. Kalau belajar tapi tak makin takut pada Allah, hafal Quran tapi tak takut pada Allah, itu tak mau tak jadi itu. Orang yang takut pada Allah Ta'ala, dia belajar dan dia amalkan apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Nabi suruh. Tu yang pertama. Yang kedua, santai-santai kita. Yang kedua kata Imam Ghazali, wa ma yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, perkara yang menambahkan penglihatan mata hati kamu. Kita ni ada mata hati sebenarnya. Kita ada hati, ada qalbun, ada ada al-jawf, ada as-sudur. Tu semua hati-hati belakang. Tapi hak yang kata mata hati ni, basirah ni, perkara yang ada dalam hati kita ni. Ni ma yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, perkara yang menambahkan penglihatan mata hatimu untuk melihat kekurangan yang ada pada diri kamu. Kita belajar bukan untuk kita nak tengok orang salah. Tu sampingan sebenarnya kita. Yang pentingnya kita belajar untuk tengok apa yang kita kurang. Banyak lagi benda yang salah kita buat. Banyak lagi. Saya pun banyak lagi kesalahan-kesalahan yang perlu kita untuk nak perbaiki. Itu kata ilmu yang bermanfaat. Kita belajar, kita tengok apa yang disebut oleh para ulama, kita baca kitab-kitab para alim ulama. Jadi semua itu untuk nak menambahkan penglihatan mata hati. Allah Ta'ala bukalah ke hati kita ni. Bila niat kita betul kerana Allah Ta'ala buka hati kita. Jadi kita akan jadi orang-orang yang nampak kekurangan. Kurang kat sini, kurang kat sini. Wa ma yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, akan kecacatan ataupun kekurangan, perkara yang menambahkan penglihatan mata hatimu untuk kamu melihat kekurangan yang ada pada diri kamu. Yang ketiga kata Imam Ghazali, wa ma yazidu bi ma'rifatika bi ibadati rabbika, perkara yang menambahkan ma'rifah. Ma'rifah maksud kenal lah. Allah Ta'ala bagi dengan kita dapat ilmu yang bermanfaat itu, menambahkan ma yazidu bi ma'rifatika, ma'rifah kamu. Ma'rifah maksud menambahkan kenal kamu bi ibadati rabbika, dengan memperhambakan diri, dengan memperibadahkan diri kamu ni kepada Allah. Kita buat makin bertambah amal-amal kita. Ada orang dia tambah ilmu ni banyak, tapi daripada segi amal dia tak bertambah pun, duduk macam tu je. Ada macam-macam orang lah ni. Orang yang kadang-kadang tengok dia sebut kata dia alim, tapi dia tak beramal pun dengan ilmu dia. Aurat pun tunjuk ke orang.
Kadang jalan masa belajar tengok nampak bagus, tapi bila sampai kat kampung, kat rumah, tunjuk aurat pakai seluar pendek lagi, tak ada rasa apa masalah. Kadang bukan orang muda, orang tua pun jadi. Lagi jadi huduh, apa lagi tua lagi huduh nampaknya. Pakai apa? Bengal. Mu tahu bengal? Gelang tangan ni. Pakai dengan rantai macam-macam. Ni ada kat luar sana tu. Kita ni nak jadi orang yang takut pada Allah, kena jadi orang yang bila dapat ilmu tu, ilmu nak jadi manfaat kat kita, kita taat, kita buat amal apa yang kita belajar ni. Aurat ni wajib kita jaga, kena jaga. Sembahyang tu wajib kita jaga. Ni perkara yang disebut oleh Imam Ghazali. Wa ma yazidu bi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Kemudian kata Imam Ghazali dia ada 5 wa yuqallil raqabatika. Yang keempatnya, mensedikitkan gemar kamu bila belajar tu, belajar dapat ilmu yang kita belajar tu. Wa yuqallil raqabatika ila dunya, mensedikitkan gemar kamu kepada dunia. Tu dunia ni boleh ambil, bukan tak boleh. Kita bercita-citalah untuk jadi orang yang kaya sekaya mungkin, tapi bukan kita ambil dunia tu untuk kita letakkan dalam hati. Maksudnya apa? Kemewahan, kekayaan tu kita cinta sangat-sangat pada benda tu, kan? Tak boleh. Kita letak, maknanya pegang pada tangan kita, bila-bila masa kita boleh lepas. Kamu biasa dengar, biasa tengok dulu, kalau zaman saya kecil-kecil dulu, ada satu iklan dalam TV, iklan susu Cap Junjung. Tu saya tua pada Ustaz Syed, Ustaz Syed biasa tengok tak iklan susu Cap Junjung tu. Tu satu dia pegang apa, atas ni dia ada satu baldi, dia letak atas kepala, satu lagi dia pegang. Dia pegang macam tu. Dia jalan sekerat jalan. Lepas tu dia berasa macam baldi yang dia bawa susu tu nak tumpah, dia letak hak bawah, dia pegang hak atas ni. Jadi kita kena buat ibarat apa yang daripada iklan tu. Saya ambil contoh tu pasal apa? Anggap susu yang ke atas kepala tu itulah akhirat. Itulah agama yang kita pegang. Yang ni dunia. Dunia ni kalau nak boleh bawa banyak bawa. Tapi hak ni kena jaga, jangan bagi jatuh. Agama ni lebih utama, pasal tak di atas. Jadi macam tu juga kita sekarang ni. Lepas tu dalam masalah agama ni, perkara hak paling utama sekali untuk kita jaga ialah akidah. Akidah, apa dia akidah? Perkara yang berkait dengan pegangan kita, berkait dengan mengenal kita kepada Allah, berkait dengan kenal kita pada Nabi SAW. Para nabi-nabi yang lain pun kita kenal belaka. Di perkara tu perkara berkait dengan akidah. Kita tahu dosa dan pahala, kita tahu syurga dan neraka. Semua tu kita kena tahu dan kita kena jadikan antara tempat-tempat yang kita nak tuju. Biar dalam hati ni ada cita-cita, aku nak masuk syurga Allah, aku nak jadi orang yang masuk syurga Allah. Dan kena cukuplah syarat-syarat dia. Kena berusahalah sedaya mungkin untuk nak jadi orang yang nak masuk syurga Allah. Pasal dunia kita ni paling lama kamu tengok orang hidup berapa lama? Agak-agak berapa lama? Yang kamu tahulah berapa lama? Habis saya tengok, atuk ada atuk. Ada lagi tak? Ada lagi. Pak saudara ada lagi. Ada yang meninggal dah. Ada kan? Berapa lama? Umur dia berapa lama? Umur 94 tahun dah. Tu lagi bahaya. Tengok orang yang Allah Ta'ala bagi panjang umur pun dia akan mati tak? Pasal apa? Pasal dunia ni tempat sementara aja. Dunia ni tempat sementara. Akhirat tu negeri yang kekal. Lepas tu kita nak pi ke sana, hak tu hak negeri yang betul-betul, hak kita akan duduk kekal selama-lamanya. Baca dalam surah Al-Waqi'ah kan? Surah Al-Waqi'ah ada dalam tu. Baca makna dia, tengok apa yang disebut dalam tu, Allah Ta'ala sebut. Sebab tu dalam satu syair Imam Syafi'i sebut tentang berkenaan dengan dunia ni. Dia kata apa? Berkenaan dengan dunia, Imam Syafi'i kata aku melihat dunia ini adalah tempat yang tidak kekal. Bahawasanya dunia ini bukan tempat untuk kekal, untuk bertanah air. Annaha laysat lihayyin watana,
ja'aluha lujjatan wattaqazu salihal a'malu fiha sufuna. Imam Syafi'i kata apa? Bahawasanya dunia ini bukanlah tempat untuk kita bertanah air. Maknanya apa? Dia takkan duduk lama selama-lamanya. Sebab apa? Sebab dia dah tengok dah orang semua yang ada pada dekat dia tu, semua kaya-kaya ke, miskin ke, lawa ke, muda ke, semua mati. Bila mati tu dia kata, ni annaha laysat lihayyin watana, bahawa dunia ni bukanlah tempat untuk bertanah air. Mana bukan tempat kekal. Ja'aluha lujjatan wattakhazu. Imam Syafi'i kata, aku jadikan dunia ini sebagai satu pelayaran. Wattakhazu salihal a'malu fiha sufuna. Aku ambil dunia ini sebagai salihal a'mal, al-a'malus salih, tempat untuk dia beramal soleh. Lalu kita duduk tengah buat amal soleh, mudah-mudahan hak ni Allah Ta'ala kira ni, duduk kamu ni, lenguh kamu ni, menanti kamu ni, duk hafal Quran kamu, semua yang kamu buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semua ni sebagai amal soleh yang akan jadi bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah nanti. Annaha laysat lihayyin utana ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'malu fiha sufuna. Beramal soleh di dalam dunia ini sebagai bahtera. Tu yang keempat kata Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali kata apa? Wa yuqallil rahabatika ila dunya. Gemar kamu, mensedikitkan gemar kamu. Ilmu yang bermanfaat itu ialah bila belajar, gemar kita kepada dunia ni sikit je. Bukan tak boleh ambil. Nak jadi kaya tak apa, tapi bukan letak kat dalam hati. Dan yang kelima kata Imam Ghazali, wa yukassir raqabatika ilal akhirah. Dan bila kita belajar ilmu bermanfaat ini, membanyakkan gemar kita lebih kepada akhirat. Sikit gemar kepada dunia, banyak gemar kepada akhirat. Ni semua jalan-jalan kita nak menuju ke akhirat. Kita nak balik pada Allah. Kita kena pakat usahalah. Kita duduk dalam tempat yang baik dah ni. Kamu duduk tempat yang baik dah. Jangan sekali-kali kita berasa tak mau, berasa tak seronok kat tempat yang macam ni. Kamu duduk dalam taman-taman syurga, kamu tahu tak ni sebenarnya sebahagian daripada taman-taman syurga yang Nabi sebut dalam hadis. Kita duduk tempat-tempat belajar ni taman-taman syurga. Ada seorang ulama cerita tentang kisah apa? Seorang apa ni, lelaki yang mula-mula dia meninggal dunia. Lepas tu orang yang cerita kepada ulama ni adalah seorang penggali kubur. Jadi maknanya apa? Bila penggali kubur tu cerita, dia kata aku duduk dekat tanah perkuburan di Damaskus, Syria tu. Kita ingat syekh tu nama apa? Dia kata apa? Orang yang gali kubur tu cerita kat dia, ada seorang perempuan datang, kata suruh tolong korek kubur. Korek bila korek. Lepas tu tak lama kemudian datang satu jenazah. Bila mai jenazah tu, angkat letak kat dalam kubur. Bila turun penggali kubur tu ke dalam lubang kubur, dia tengok, Masya Allah, indahnya tempat yang dia Allah Ta'ala buka pada dia, nampak tempat yang elok. Lalu tak lama lepas tu dia pun jatuh pingsan, terkejut dengan keindahan tempat tu. Lepas tu tak lama kemudian mai pula perempuan yang tadi ni minta dia galikan kubur lagi. Gali kubur, lepas tu gali, kemudian bawa, tak lama kemudian datang satu jenazah untuk nak dikebumikan. Dia pun selesai, bawa, diturun kat dalam kubur. Tengok-tengok, bila diberikan jenazah, dia tengok lagi tempat yang lagi indah. Lalu dia kata apa dekat apa nama, bila dah selesai ke bumi tu, dia kejar perempuan yang datang bagi tahu kepada suruh korek kubur ni. Dia tanya, siapa jenazah ni? Lalu kata perempuan ni, jenazah ni adalah anak aku. Dua-dua anak aku. Yang mula anak aku, yang kedua pun anak aku. Yang mula dulu, lepas tu dia tanya, apa amalan anak kamu sampai hebat macam ni? Aku nampak satu apa? Masa mula nampak tu, dia kata satu taman-taman yang indah, yang cantik, dan kat dalam tu bidadari yang cantik. Lepas tu kali kedua ni pun sama, aku tengok juga. Kali pertama aku pingsan, kali kedua aku tengok lagi keindahan tempat yang cantik, yang luas. Tanya, apa amalan anak-anak kamu dua orang ni? Lalu kata perempuan tu, dia kata, anak aku ni, seorang ni dia belajar, tengah belajar ilmu, tengah mengaji macam kamu ni, tengah belajar ilmu, Masya Allah. Tak lama kemudian Allah Ta'ala bagi pada dia
meninggal. Tu kalau meninggal awal lah. Tu kemudian kita jenazah yang kedua ialah abang kepada yang mati awal tu. Abang dia ni kerja cari duit, tapi abang dia kerja cari duit untuk nak biaya adik dia yang belajar tadi ni, biaya bagi duit kat adik dia lah. Lepas tu abang dia pun meninggal. Maka dapat lebih kurang atau kelebihan yang sama. Maka dia ceritalah, kalau macam tu aku tengok. Dia ceritalah apa yang dia tengok pada kuburan, kubur, dalam kubur. Allah Ta'ala buka hijab pada dia, tengok dalam kubur. Indahlah tempat yang elok. Nak sebut kata apa? Makna kita ni kelebihan yang banyak. Duk saja macam ni pun kata lebih kurang Allah Ta'ala kira sebagai amal kebajikan kita. Jadi maknanya apa? Kita berusahalah sungguh-sungguh, cubalah baiki diri. Dengar kata guru. Ustaz-ustaz duk tegur tu bukan dia marah kat kamu, sebenarnya dia nak bentuk kamu. Ada benda tak kena lah dia tegur. Bukan dia marah, kadang kamu rasa kamu dia kena marah kan? Kan marah sebenarnya nak bagi kamu jadi elok. Ustaz-ustaz pun dulu semua sama agaklah, kena agak macam tu. Terang nak boleh hafal Quran semua, terang nak boleh jadi guru ni, kena marah dulu. Saya dulu kena teruk agak. Kena tibai dengan apa? Batang ubi kayu. Tak ada lebih kecil-kecil ni, dulu memang kena katok besar-besar. Memang teruk lah. Saya dulu lagi banyak benda lah. Kena pi tebah kebun untuk guru, kena pi cabut rumput mucut tu, kira satu-satu. Kolah tu besar, kena pi ambil air kat telaga. Padahal ada paip, guru tak pergi buka paip, mesti kena ambil air kat telaga, ambil dengan baldi. Pasal apa? Pasal tinggal waktu semayang, tak semayang jemaah. Jadi banyak benda. Jadi tujuan tu supaya apa? Bila kita besar baru kita tahu, rupanya satu tarbiyah untuk kita. Jadi maknanya apa? Kamu jangan anggap guru tu marah, tapi tu nak bagi jadi baik kita. InsyaAllah. Saya rasa tak perlu panjang. Ada apa-apa persoalan kita sembang. Sembang sikit. Berapa minit lagi? Tanya. Baru syok sembang ni. Assalamualaikum. Okey. Bukan tanda-tanda seseorang itu telah mendapat hidayah kepada Allah. Tanda-tanda Allah Ta'ala bagi hidayah. Tanda-tanda Allah Ta'ala bagi hidayah ni banyak sebenarnya. Tapi antara tanda-tandanya ialah dia tak suka kepada kejahatan lagi. Kan ada satu hadis Nabi sebut, tanda rasa kemanisan iman itu. Dia rasa manisnya iman itu. Kan salah qazahullah kama yukriha ay ya'uda fil nar. Maknanya yang ketiga ni dia rasa benci kembali kepada kekufuran, kembali kepada benda-benda tak elok, benda maksiat. Rasa benci tu wa ay yukraha ay ya'uda fil kufri, benci kepada kekufuran ba'da an anqazahullah, selepas daripada Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Allah hantar mai ke pusat-pusat pengajian. Saya dekat Fatani dulu, ada seorang, dia tu Cina, penuh tatu kiri kanan. Dia pergi lari ke Thailand. Dia kata kalau dia balik ke Malaysia dia kena bunuh. Dia pergi ke sana. Pergi sana tak apa lagi. Lepas tu dia pergi tu nak belajar. Pergi belajar Quran apa semua. Memang ni Mula tu nampak macam teruk agak lah, tapi bila dah berkawan pun dengan kawan baik-baik, dia berubah. Bila orang sembang dia sembang tak elok lah, dia kata jangan sembang dengan aku tak mau dengar benda macam ni. Tu tanda apa? Dia benci dah kepada benda-benda maksiat ni. Tu salah satu daripada tanda-tanda dia. Benci kepada kekufuran selepas Allah Ta'ala selamatkan dia. Kama yukriha ay ya'uda, kama yukriha ay ya'uda fil nar, ayulqa fil nar. Dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Kita pun ada rasa tu, kita dah tempat baik dah ni. Allah tak mai tempat baik dah. Tu jadi bila Allah bagi kita duduk tempat yang baik, jangan niat pula aku ni kalau boleh nak pergi tempat tak elok pula. Janganlah. Itu tanda-tanda. Dan Allah Ta'ala bila kita dah dapat dah hidayah,
kita betul dengan Allah, niat kita betul dengan Allah, Allah akan bagi jalan-jalan untuk nak menuju kepada dia. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Taala bagi petunjuk, Allah Taala tak akan bagi pada dia sesat. Mana jalan-jalan kesesatan tu dia tak mau dah. Wallahu alam lah. Tapi banyaklah apa ni tanda-tanda orang tu dapat hidayah. Okey, ada soalan ni? Ya. Macam mana nak kenal orang beriman? Orang beriman ni dia tak semestinya kadang pada zahir dia. Dia pada zahir, kadang pada zahir pakaian pun belum tentu lagi. Sebab iman ni benda yang duduk dalam hati. Tapi kita hukum, kita sebagai orang beriman, kita juga orang beriman, kita hukum orang tu beriman pada perbuatan dia. Kalau dia jaga betul hubungan dia, jaga dia perintah-perintah Allah, dia tak buat benda-benda yang menjadikan dia kufur. Contohnya apa? Dia kata perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan dia kufur. Kita dengar atau Islam ni tak bagus ya. Agama Islam ni agama yang dia Islam tapi dia cakap macam tu. Hak tu zahir jelas-jelas kata dia tak beriman. Tapi orang yang memang dia jaga semua, dia jaga sembahyang dia, dia jaga ibadah dia, dia jaga akidah dia, maka sifat-sifat orang-orang yang macam tu dikira orang yang beriman. Kita tak boleh tengok pada pakaian. Kadang tengok pakaian nampak biasa ya. Guru saya dulu pun kadang pakai pagoda ya. Kain sebai atas bau, pakai baju pagoda ya, pakai kain pelikat. Kepiah kadang tak pakai pun. Tapi rupanya orang pipi dia duk tengah sapu sampah kat depan laman rumah itu ya. Tu kita tak boleh ukur, tapi kita tengok pada zahir. Kalau orang ni kita kata orang soleh, dengan cara pakaian dia, cara orang soleh, dia akan ikut cara pakaian orang soleh. Jadi maknanya itulah sifat-sifat ataupun kalau nak tengok banyak sifat orang beriman ni memang cukup banyak. Ada hadis Nabi sebut apa? Ada bid'un wa sab'una. Ada lebih kurang 80, 70 lebih lah. Sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mencabang-cabang iman tu. Dia ada sifat-sifat dia sebut satu-satu. Dia tawadhu, antaranya dia suka kepada orang-orang soleh, duduk dengan orang soleh ni pun dia suka, dia benci kepada kekufuran. Semua sifat-sifat orang beriman mereka. Dekat 80. Ada setengah ulama cerita sampai 100 dalam Futuhat Madaniyah tu cerita sampai 100. Itu nak sebut kata tu sifat-sifat orang-orang beriman. Hak mana kita tengok elok, kita hukum elok lah. Jangan terus menghukum pada zahir dia. Kalau dia buat benda tak elok, tu lain lah. Dia cakap benda-benda yang bukan-bukan pada hukum-hukum Allah. Wallahualam, tu sikit lah berkenaan dengan sifat-sifat orang yang mungkin ustaz kita akan boleh terang lebih panjang ni. Masa pendek ni. Ada lagi tak? Satu je lah. Alhamdulillah. Ni satu. Ni seronok cerita. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dia termasuk dalam cabang-cabang ilmu yang fardu ain. Kata Syekh Said Abdul Qadir Al-Aidrus dalam Durrus Samin, disebut 3 ilmu yang wajib kamu belajar. 3 ilmu yang fardu ain. Pertama ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Yang kedua nama dia ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Fiqh ni kita belajar cara sembahyang, puasa, haji, zakat, semua tu panggil ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu batin ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak dan adab. Di tiga-tiga ni adalah fardu ain, mau tak mau kita kena belajar. Dan dia ada had-had dia. Had ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni apa dia? Anda tanya beza dia. Ilmu tauhid ni adalah ilmun yubhasu an isbatil aqaidid diniyah bil adillati syar'iyyah. Ilmu yang membahaskan tentang akidah, maksudnya pegangan kita dalam bab mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan perkara-perkara ghaib.
Itu panggil ilmu tauhid. Lepas tu kita, dia ilmu tauhid ni dia berkait dengan keyakinan kita. Kamu nampak tak dosa? Siapa nampak dosa? Tak nampak kan? Tapi tahu ada dosa? Tahu. Nampak tak pahala? Tak nampak. Tapi tahu tak pahala tu ada? Kita doa hafal Quran. Yakin tak kita pahala kita akan dapat? Yakin tak? Kau tak yakin? Ni tengah buat ni kan, yakin tak kita ada pahala ni? Allah Ta'ala akan kira pahala kalau betul kita dengan Allah. Yakin tak? Ni benda yang berkait dengan akidah ni, tauhid ni. Yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Kita tak sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yakin tak Allah tu ada? Yakin. Siapa yang jadikan langit bumi ni? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang bagi coronavirus? Jadi maknanya tu kita yakin, kata yang bagi tu ialah Allah. Kita usaha ni, usaha untuk nak elak wabak dan sebagainya. Usaha kita ni boleh bagi bekas tak? Usaha kita ni, kita duk usaha untuk tak mau bagi kena. Kita buat macam-macam, makan ubat apa semua. Macam orang sakit demam kan, dia makan ubat, makan Panadol lah. Dia yakin kata Panadol yang bagi lega ke dia bagi Allah yang bagi lega? Allah yang bagi lega. Panadol tu cuma usaha kita aja. Itu dalam bab ilmu tauhid tu panggil pegangan kita, akidah kita yang kita yakin. Walaupun benda tu tak nampak, Allah tak nampak, hari kiamat tak nampak, syurga neraka tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak, tapi kita yakin pada perkara-perkara tu semua. Kita buat baik dapat pahala, Allah masuk dalam syurga. Kita buat jahat, kita masuk neraka. Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka, wal'ayazubillah. Dia nak sebut kata tu berkenaan dengan tauhid. Yang tadi satu lagi, dia kata beza ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Tasawuf ni maknanya perkara yang berkait dengan batin juga dan tak nampak juga. Kita beramal ibadah, kita yakin Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Lepas tu dalam ilmu tasawuf ada satu bab nama dia apa? Raja' dan khauf, takut dan harap. Takut Allah Ta'ala tak terima lah, tapi harap-harap Allah Ta'ala terima lah. Itu panggil bicara dalam ilmu tasawuf, ilmu yang membahaskan berkenaan dengan berkaitan dengan hati kita. Jadi qadar fardu ain, ilmu tauhid, kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, kenal Nabi, kenal sifat-sifat Nabi, perkara-perkara yang mustahil bagi Allah dan Nabi, serta kena ada dalil. Dalil ni kena ada. Itu dalam bab ilmu tauhid. Tu kena ada dalil. Pasal tak ada dalil, walaupun dalil akal, kena ada juga. Pasal apa? Takut kalau tak ada dalil termasuk dalam golongan muqallid, orang yang ikut-ikut. Okey, ilmu tasawuf ni ilmu yang nak bentuk kita sangka baik dengan orang. Kita kita sangka baik, kita tak ada sifat-sifat keji dalam diri, dipanggil sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Qadar fardu ain ilmu tasawuf ni ialah kita reti tentang sifat-sifat mahmudah dan kita tahu tentang sifat-sifat mazmumah untuk kita buang. Mahmudah ni sifat-sifat terpuji, ada 10 sifat terpuji, ada 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang keji. Kenaan dengan riak. Riak atau riak? Biasa dengar riak kan? Itu dalam perbahasan ilmu tasawuf. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh saya kongsikan lah. Nak lebih detail kita belajar, banyak lagi benda yang kita kena belajar dan kita kena ambil daripada guru-guru kita. InsyaAllah Ustaz Syed boleh terang. Guru-guru lain siapa dia yang main ajak ni? Ustaz Siddiq Noh pada main. Tengok Ustaz Siddiq cerita kat saya, kata dia main kat sini mengajak. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukuplah takat tu dulu. Sikit sebanyak yang saya kongsikan, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kamu semua. Jadi kamu tolong doa kat saya lah, semua ni. Jadi sebelum kita berhenti, kita doa dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhshah wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaq wa su'il akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak payah buat. Ada mak anak bilang kata. Kejap minum juga minum.